Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat bertemu kembali dalam program siri Al-Quran Sahabatku. Dan insya-Allah hari ini kita sambung lagi perbincangan kita pada tajuk huruf-huruf di dalam Al-Quran bagi siri yang kedua, bahagian yang kedua insya-Allah. Kita sambung pada hari ini mengenai perbincangan kita tentang huruf-huruf hijaiyah. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu yang lalu, huruf hijaiyah adanya disebut huruf hijaiyah, yakni huruf asliyah, dan juga huruf far'iyah. InsyaAllah kita sambung pada hari ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkait dengan huruf hijaiyah yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Seperti mana kata para ulama, mengatakan bahawa huruf hijaiyah mempunyai 4 ciri yang membezakan antara satu sama lain, iaitulah yang disebut sebagai isim, sirah, makhraj dan juga sifat. Kita lihat satu persatu apakah yang dimaksud dengan isim, sirah, makhraj dan juga sifat ini. Yang pertama sekali tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri bagi huruf hijaiyah, bagi setiap huruf hijaiyah untuk membezakan antara satu sama lain. Pertamanya ialah isim. Apakah itu isim? Isim yang bermaksud nama. Dalam bahasa Arab dipanggil ismun, yang bermaksud nama. Isim inilah yang membezakan antara dua huruf pada nama ataupun lafaz panggilan, seperti alif dengan hamzah. Yang pertama berkait dengan isim, ciri yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua iaitulah disebut sebagai sirah. Sirah ini bermaksud rupa, yang mana sirah ini untuk membezakan antara dua huruf pada penulisan atau rupa bentuk, seperti mana huruf ha dan juga huruf ha. Ini dari sudut rupanya berbeza antara satu sama lain, disebut sebagai sirah. Yang pertama tadi, ciri yang pertama berkait dengan isim, ismun, yang menunjukkan nama. Yang kedua berkait dengan sirah, yakni berkait dengan rupa. Dan yang ketiga, iaitulah ciri yang ketiga, iaitu makhraj, iaitulah tempat keluar. Makhraj inilah yang membezakan antara dua huruf yang bersamaan pada setiap sifatnya, seperti mana huruf ta dengan huruf kaf. Seperti mana huruf ta dan juga huruf kaf. Dan yang keempat, ciri yang keempat iaitulah berkait dengan sifat. Sifat ini, setiap huruf hijaiyah ada sifat-sifatnya. Dan sifat inilah yang membezakan antara dua huruf yang bersamaan pada makhraj. Dan ini huruf yang sama pada makhraj, seperti mana huruf kha dengan huruf ghin. Walaupun sama makhraj, tetapi sifatnya yang berbeza. Maka 4 ciri di sini bagi membezakan antara satu sama lain dalam menentukan huruf-huruf hijaiyah. Kita ulang lagi sekali tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama yang berkait dengan ismu, yakni ismun, yakni isim. Dalam bahasa Melayu sebut isim ataupun maknanya nama. Yang mana isim ini, kata nama ini membezakan antara dua huruf pada nama ataupun lafaz panggilan, seperti mana alif dengan huruf hamzah. Yang kedua berkait dengan sirah, yakni rupa. Yang ketiga berkait dengan makhraj, yakni tempat keluar. Dan yang keempat berkait dengan sifat, yakni sifat huruf itu sendiri. Dan kita lihat lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf hijaiyah yang dimaksudkan di sini iaitulah huruf mabani. Apa yang dimaksud dengan huruf mabani? Iaitulah huruf-huruf yang membina kalimah, dan bukannya huruf ma'ani.
Huruf ma'ani bermaksud huruf-huruf yang mempunyai maknanya yang tersendiri, seperti mana huruf ba. Huruf ba yang berbaris di bawah bila disebut dibaca bunyinya bi, yang bermaksud dengan. Begitu juga seperti huruf kaf yang berbaris di atas ka, yang bermaksud seperti ataupun sebagainya. Huruf-huruf ini dinamakan sebagai huruf jar. Okey, huruf-huruf yang menjadi penghubung sebegini dinamakan sebagai huruf jar. Seperti mana kata Syekh Sulaiman Ad-Dulji, wa harful hija la budda min hayyizil lahu wa kullu kalamin fahuwa min ahrufi al-hija. Dan huruf hijaiyah tidak mesti baginya tempat berhimpun, dan setiap kalam yakni ucapan terdiri daripada himpunan huruf-huruf hijaiyah. Mafhum daripada kata-kata Syekh Sulaiman Ad-Dulji ini, tuan-tuan sekalian, dapatlah kita faham bahawa kalimah-kalimah Al-Quran terbentuk dalam beberapa keadaan. Yang pertama sekali, kalimah yang terdiri daripada dua huruf, seperti mana dalam surah Hud ayat 66 adanya kalimah huwa, terdiri daripada dua huruf, huwa. Yang kedua, kalimah yang terdiri daripada tiga huruf, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, raiba, raiba. Yang ketiga, terdiri daripada empat huruf, seperti mana surah Al-Baqarah juga ayat 90, anzala, anzala. Ada empat huruf di situ. Dan yang keempat terdiri daripada lima huruf, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 89, arafu, arafu. Huruf ain, huruf ra, huruf fa, huruf waw, kemudian adanya huruf alif. Dan yang kelima disebut kalimah yang terdiri daripada 6 huruf, seperti mana dalam surah Luqman ayat yang keempat, yuqinun, yuqinun. Dan yang keenam, kalimah yang terdiri daripada 7 huruf, seperti mana dalam surah At-Taubah ayat 36, al-muttaqin, al-muttaqin. Dan yang ke-7 terdiri daripada 8 huruf, seperti mana dalam surah At-Taubah ayat 88, al-muflihun. Yang ke-8 terdiri daripada 9 huruf, seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 83 pada kalimah yastanbituna, yastanbituna. Maka di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran sehingga ada 9 huruf yang terdiri huruf-huruf hijaiyah ini bagi membentuk satu kalimah. Inilah yang dinamakan sebagai kalimah. Dan yang terakhir, yang ke-9, terdiri daripada 10 huruf dalam surah Al-Hijr ayat 95 pada kalimah al-mustahzi'in. Al-mustahzi'in. Terdapat 10 huruf dalam kalimah ini. Baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fahamlah kita di sini huruf hijaiyah yang mana kita mengetahui dari sudut ciri-cirinya, iaitulah huruf mabani, yang mana huruf yang membina kepada kalimah, dan bukannya huruf ma'ani, iaitulah huruf yang mempunyai maknanya yang tersendiri ataupun disebut sebagai huruf jar. Dan huruf-huruf mabani ini terdiri daripada 2 kalimah, 3 kalimah, 4 kalimah, sehinggalah kepada 10 kalimah. Dan insya-Allah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan sambung lagi mengenai huruf hijaiyah asliyah, terbahagi kepada 3 bahagian, dan bahagian-bahagian tersebut insya-Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sentiasa setia dengan program ini, yang sentiasa istiqamah dalam
menuntut ilmu. Semoga manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.